Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Wahai Tuhan, jadikan kami di kalangan mereka yang mendengar dan mengikut apa yang terbaik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah yang baik kepada akibat keputusan kesudahan semua perkara, dan hindarkan kami daripada kekecewaan, kegagalan dunia dan azab dari akhirat. Allahumma kshif 'anna al-waba' wal-bala' wal-fahsha' ma la yakshifu ahadun ghairuk. Wahai Tuhan kami, lepaskan kami daripada bala bencana, wabak, kekejian, apa yang tak dilakukan oleh yang lain daripada-Mu. Allahumma arhamna birahmatika fid dunya wal akhirah. Dan rahmatkanlah kami dengan rahmat-Mu di dunia dan akhirat. Kita sambung perbincangan berkenaan pengaruh luar yang menimbulkan kumpulan-kumpulan ajaran dan mazhab, akidah dan ideologi di kalangan umat Islam. Para ulama tarikh Islami, sejarah Islam, meriwayatkan berlaku di abad yang pertama Hijrah, apabila munculnya kalangan yang menjadi punca kemunculan fikrah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang melibatkan perkara akidah selepas kejatuhan Empayar Parsi dan Rom. Mereka menyusup dalam masyarakat Islam. Mereka dipercayai berpura-pura memeluk Islam bagi merosakkan penganutnya dari dalam. Di antaranya seorang yang bernama Susan. Dia berjaya menggunakan seorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah Ubaidillah Al-Juhani dengan meniupkan ajaran yang dinamakan Qadariyah, dengan membataskan qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak berkuasa dan berkehendak dalam semua perkara. Tak sempurna qudrat iradah Allah. Dan menyatakan bahawa manusia itu mempunyai qudrah dan iradahnya. Manusia bebas. Ada qudrah, kuasanya sendiri dan iradah kehendaknya sendiri. Ini disebarkan oleh Susan, seorang Kristian yang masuk dalam masyarakat Islam dan berjaya mengkadirkan Ma'bad bin Ubaidillah Al-Juhani.
membawa ajaran ini. Dia berjaya memasuki bandar suci Madinah dan berjaya mempengaruhi beberapa orang di kalangan penduduknya. Sampai begitu sekali. Masuk ke Madinah. Mempengaruhi penduduk Madinah. Segelintir. Di zaman para sahabat masih ada. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada generasi para sahabat radhiyallahu anhum mengisyarkan bahawa dia menolak sekeras-kerasnya ajaran yang dibawa oleh Ma'bad yang sesat ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah daripada kalangan ulama at-tabi'in berkata, menegaskan, jauhkan dari Ma'bad kerana dia sesat dan menyesatkan. Muslim bin Yasar rahimahullah, ulama tabi'in juga, mengisytiharkan dalam masjid di tempat dia mengajar. Ma'bad berucap dengan ucapan orang-orang Nasrani. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari kerajaan Amawiyah memerintah supaya dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Kemudian perjuangannya diteruskan oleh Ghilan bin Abi Ghilan Ad-Dimashqi atau Ibnu Muslim Abu Marwan Al-Qadari. Ini nama tokoh baru dia. Dengan beraninya dia berkata, qada baik dan jahat itu dari hamba. Yang ini bukannya dari Tuhan. Tuhan tak ada kuasa dalam qada dan qadar yang baik. Akhirnya dia diambil tindakan keras oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sebagai satu contoh. Yang kedua, seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Dia berpura-pura memeluk Islam. Diriwayatkan dia adalah salah seorang yang terlibat dengan menyebarkan fitnah yang membawa kepada dibunuh syahid Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudiannya berpura-pura menyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga sampai menyebarkan ajaran sesat. Meletakkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ke peringkat mencapai kenabian. Menganggap Ali radhiyallahu anhu hidup semula sekarang setelah dia mati. Dan pada satu masa yang lain, Ali radhiyallahu anhu dikatakan tidak mati. Dan satu juzuk daripada ketuhanan menjelma ke dalam dirinya, dia Sayyidina Ali. Dia sampai menimbulkan berbagai pahaman yang lain terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Namun para ulama Syiah yang muktabar menolak sekeras-kerasnya. Ulama Syiah yang muktabar, khususnya kalangan salaf, generasi tabi'in dan tabi'it tabi'in, kalangan Syiah, ulama yang muktabar, yang mujtahid, menolak sekeras-kerasnya kesesatan Abdullah bin Sabah. Bahkan dihukum kafir, bukan seorang Islam. Bukan sahaja ulama Sunni, termasuk ulama-ulama Syiah yang muktabar. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mahu menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Sayyidina Ali minta jatuh hukum bunuh ke atas Abdullah bin Sabah. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak bersetuju dibunuh. Kerana perlu dipujuk lagi, diberi peluang bertaubat. Tetapi dihukum buang di daerah Madain, wilayah Parsi. Ada juga kalangan ulama Syiah yang berpendapat sebenarnya Abdullah bin Sabah diadakan sahaja untuk menjadi fitnah. Ada juga kalangan ulama Syiah mengatakan begitu. Namun ajaran dia tersebar. Saya disebut dalam setengah kitab, Sayyidina Ali mengarah supaya jatuh hukuman bunuh terhadap Abdullah bin Sabah. Namun hati mereka keras. Mereka mempersenda-sendakan hukuman bunuh.
Sehingga Sayyidina Ali mengarahkan Qambar menghukum bunuh dibakar Abdullah bin Sabah sebagai siasat syariah untuk menggenunkan dia. Disebut dalam satu syair yang terkenal, kata-kata Sayyidina Ali, "Inni qarra'aitu al-amra amran munkara. Hajjatu nari wa da'autu Qambara." Aku telah melihat satu perkara yang sangat mungkar, sangat jahat ajaran ini, dan aku perintahkan ketua keselamatanku Qambar membakar pengikut Abdullah bin Sabah. Itu satu peristiwa lagi. Di akhir abad yang pertama atau di awal abad yang kedua Hijrah, muncul pula di Tirmiz. Tirmiz ialah satu bandar di Iran, sempadan dengan Afghanistan ataupun dengan Azerbaijan. Orang yang bernama Jaham bin Safwan dengan menimbulkan satu aliran pahaman yang dinamakan Jabariyah. Ini mazhab baru, Jabariyah. Dia berjaya menarik beberapa orang pengikut dan akhirnya mengisytiharkan kenyataannya bahawa bagi kudrat dan ilmu Allah itu ada kesudahannya. Antaranya mengatakan semua perbuatan hamba tu Tuhan belaka. Termasuk orang curi pun Tuhan buat. Merampok pun Tuhan buat. Ini Jabariyah. Macam mereka yang surah diri kepada wabak lah. Surah Tuhan lah. Tuhan buat semua. Soalnya kita tak ada ikhtiar. Ini pengikut Jaham bin Safwan, Jabariyah. Sehingga dia melampau lagi. Mengatakan kudrat ilmu Allah itu ada kesudahannya. Syurga, neraka dan penduduknya akan binasa. Dan tinggallah Allah sahaja. Seperti pada awalnya tiada sesuatu pun. Tak ada apa. Sedangkan Quran menyebut khalidina fiha abada. Syurga neraka ini kekal selama-lama. Tiba-tiba dia kata tak kekal. Ini bercanggah dengan Quran. Dan menyatakan bahawa iman itu ma'rifatullah sahaja. Kena Allah Ta'ala cukup. Artinya kena Allah saja. Tak perlu percaya pada Rasul, malaikat, kitab. Tak masuk dalam iman. Ini sesat. Dan bahawa kufur itu jahilkan Allah sahaja. Dan tiada perbuatan langsung bagi yang lain, malaikat, bagi Allah sahaja. Semua Allah Ta'ala buat. Orang merampok Allah Ta'ala buat. Menyamu Allah Ta'ala buat. Tak ada ikhtiar pada manusia. Akhirnya Allah menyelamatkan umat Islam dengan dibunuh Jaham bin Safwan. Dia dibunuh. Kerana membawa ajaran sesat. Di tengah-tengah kekalutan fikrah itu, Allah melahirkan para ulama mujaddidin. Ulama yang membaharukan kepahaman. Dan muslihin yang mempertahankan Islam dengan gagah berani dan ikhlas. Dengan menegakkan hujah-hujah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hujah-hujah aqliyah yang berpandukan kepada kedua-duanya. Disebut dalam hadis, Inna Allah yab'athu lahadil ummah ala ra'si mi'ati sanah man yadajulha amra diniha. Allah Ta'ala membangkitkan kalangan umat Muhammad, umat Islam ini, tiap-tiap 100 tahun, orang yang membaharukan urusan agama. Yang ini membaharukan kepahaman, membaharukan semangat umat Islam. Tiap-tiap 100 tahun, mesti muncul pemimpin. Kerana tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Tetapi akan muncul mujaddid, orang yang membaharukan kepimpinan umat Islam. Disebut dalam hadis. Dan hadis menyebut yang terakhir ialah Imam Mahdi. Di akhir zaman. Allah Ta'ala tahu bila berlakunya. Iaitulah pemimpin mujaddid daripada keturunan Nabi SAW. Di akhir zaman. Bersama dengan turun Nabi Isa AS. Itu akan berlaku. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Tiap-tiap abad ada mujaddid yang mempertahankan Islam. Membetulkan kepahaman umat Islam. Kita akan baca satu persatu insya-Allah. Wallahu a'lam.
dalam pengajian sirah Nabi Wah ini, kita betulkan balik kat minggu lepas. Tersilap muka surat dalam susunan buku. Kita ikut tertib dia. Langkah-langkah selepas perdamaian Hudaybiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan termeterinya atau termeterainya perdamaian itu, Hudaybiyah itu, maka berlakulah suatu perkembangan baru dalam arena pertarungan di antara Islam dan Jahiliyah. Di mana Quraisy yang menjadi pemimpin golongan penyembah berhala di semenanjung Arab telah menarik diri daripada bertembung secara bersenjata dengan Islam. Adapun kabilah Ghatfan menjadi golongan kedua, tidak lagi berperanan besar sebagai penentang dengan penarikan Quraisy dari Medan. Yang tinggal ialah orang-orang Yahudi yang bertapak di Khaybar. Setelah mereka diburu daripada Madinah, mereka mewakili golongan Ahlul Kitab. Sebagai bangsa yang terkena penakut, mereka lebih banyak menggalakkan orang lain bertempur dengan Islam dengan menggunakan kekayaan dan penipuan yang menjadi keistimewaan mereka. Di mana mereka menggalakkan kabilah-kabilah Arab supaya melancarkan serangan dengan bantuan mereka. Semua perkara tersebut dipahami sedalam-dalamnya oleh Rasulullah SAW. Ini perubahan baru selepas perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah mengalahkan Quraisy dari segi moral. Orang Quraisy tak melawan lagi secara bersenjata. Kabilah-kabilah yang lain, Ghatfan dan lain-lain, lebih lemah daripada Quraisy. Pertemuan dengan kabilah Arab secara bersenjata tak berlaku dengan sengit. Tinggal lagi musuh Islam, iaitu orang Yahudi ahli kitab, yang disebut dalam Quran Al-Maghdubi alaihim, golongan yang dimarkai ke atas mereka, iaitu orang-orang Yahudi yang lebih tahu berkenaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahu tanda-tanda yang ada pada jasadnya, bahkan mereka tinggal di Madinah menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Dan Nabi SAW datang, mereka tak masuk Islam. Hanya segelintir saja yang masuk Islam. Mereka adalah bangsa yang paling penakut. Sejak zaman dulu lagi, mereka ni penakut. Tetapi cerdik, kaya. Mereka seringkali menggunakan penipuan, menggunakan kekayaan, memperalatkan kaum lain supaya berjuang bagi pihak mereka. Sampai sekarang begitu. Orang Yahudi kerja dia melagakan orang, menimbulkan fitnah dengan kekayaan. Mereka menguasai ekonomi, menguasai media, dapat mempengaruhi politik melalui gerakan Freemason, Zionis dan sebagainya. Mereka duduk di belakang untuk mengacau orang. Tangan gaib. Semua perkara dipahami oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengambil dua tindakan bagi menghadapi keadaan dan pengaruh baru itu. Yang pertama, melancarkan dakwah dengan lebih ke depan dan meluas. Meningkatkan lagi dakwah Islam. Lebih luas lagi. Dua, melancarkan gerakan ketenteraan. Operasi tentera dilakukan juga. Di tempat lebih jauh. Kita akan baca kemudian. Antara kegiatan dakwah lebih luas ke depan ialah perutusan kepada raja dan pemimpin. Dan langkah yang penting di bidang dakwah sebaik-baik sahaja pulang dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis surat-surat perutusan kepada beberapa orang raja dalam pemimpin di zaman, dan pemimpin di zaman itu mengajak mereka kepada Islam secara bersurat.
Di kalangan sahabat, ada orang yang mengemukakan pandangan supaya menyediakan cok mohon. Kerana raja yang biasa hanya menerima surat rasmi yang mempunyai tanda seperti itu. Sahabat memberitahu, "Ya Rasulullah, raja-raja ni tak terima surat kalau tak ada cok mohon, rubber stamp. Sekarang ni letterhead, surat rasmi. Surat itu saja, tak ada tanda rasmi, raja tak terima." Lalu Rasulullah SAW memperkenankannya, bersetuju dan memerintah supaya menulis 3 perkataan pada 3 baris, iaitu Muhammad Rasulullah. Allah di atas, Rasul di bawah, lepas tu Muhammad di bawah. Muhammad Rasulullah dibaca di bawah ke atas. Nama Allah tak di atas. Itu bentuk rubber stamp, cok khatam yang disuruh oleh Nabi SAW. Maknanya kita orang Islam boleh terima perkara yang baik, kebijaksanaan daripada orang bukan Islam. Tak ada salah. Macam hari inilah nak pergi Mekah pakai pasport, pakai visa. Asalnya bukan daripada Islam. Itu lebih terjamin untuk menjaga keselamatan. Lebih sistematik. Termasuklah menyusun sistem keuangan, jabatan pentadbiran dan seumpamanya. Ini termasuk tamadun negara-negara yang besar di zaman dahulu dan diambil oleh orang Islam, dibaharukan oleh orang Islam, diserahkan oleh pentadbiran Islam. Ini tak ada salah. Termasuklah amalan pilihan raya pada hari ini. Itu tak ada salah. Cara untuk memilih pemimpin yang mewakili rakyat. Asalnya daripada barat, dasarnya orang Islam membetulkan bila nak pilih khalifah. Kita akan baca kemudian. Termasuklah menyediakan khatam untuk surat yang dihantar kepada raja-raja. Adapun yang membawa surat-surat perutusan itu dipilih di kalangan sahabat-sahabat yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Mereka dihantar keluar pada bulan Muharram, tahun yang ke-7 Hijrah, iaitu hanya beberapa hari sebelum peperangan Khaybar. Belum berlaku perang Khaybar, menyerang orang Yahudi, Nabi menghantar sahabat-sahabat yang dipilih. Sahabat yang berilmu, negeri-negeri yang hendak dihantar itu. Antara ini dapat menguasai bahasa negeri berkenaan. Bahasa Ibri, bahasa Parsi, bahasa Suryani, bahasa zaman dulu. Dan sahabat-sahabat yang tahu adat-adat negeri yang berkenaan. Dipilih wakil yang berwibawa, membawa surat. Antara perutusan Najasyi Raja Habasyah yang kita baca. Mengapa kita ulang balik. Menurut setengah ulama, Rasulullah SAW telah menghantar 2 perutusan ke Habasyah. Yang pertama mengiringi para sahabat yang berhijrah ke sana. Dan telah disebut dalam pengajian peringkat Makkiyah. Dan yang kedua selepas perjanjian Hudaybiyah. Dan terdapat kekhilafan bagi meletakkan nas kedua-dua surat itu pada tempatnya. Oleh kerana perkara ini tak dicatat oleh para sahabat. Sahabat sibuk dengan urusan-urusan dakwah. Tekanan yang dihadapi menyebabkan tak dipelihara. Secara riwayat yang lebih terperinci dalam surat ini. Secara mafhumnya, dipahamkan Nabi hantar 2 surat pada Raja Habasyah. Yang pertama sebelum hijrah. Mengiringi sahabat-sahabat dia yang berhijrah ke Habasyah. Di masa tekanan yang dahsyat di Mekah, Nabi menasihatkan sahabat, pergi ke negeri Habasyah, raja dia baik, raja dia adil, suka tolong orang. Maka sahabat pergi hijrah 2 rombongan ke Habasyah dan diriwayatkan ada surat dibawa bersama. Yang kedua, surat yang disebut tadi, iaitulah selepas perjanjian Hudaybiyah. Nabi hantar juga Raja Habasyah. Nah, surat itu diriwayat secara penyampur aduk.
Kita ambil satu saja. Mudah-mudahan yang menasabah ialah surat yang disebut oleh Syekh Mubarak Al-Bukhari. Diambil daripada riwayat Al-Baihaqi daripada Ibn Ishaq. Iaitu bunyi suratnya, Hada kitabun min Muhammadin Nabi ila Najashi al-Asham Azim al-Habashah. Salamun ala man ittaba al-huda wa amana billahi wa rasulih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yattaqi sahibatan wala walada. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bid'ayatil Islam. Fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam. Ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Fa in abaita fa inna 'alaika isman nasara min qaumik. Maknanya sekira-kira inilah surat dari Muhammad yang menjadi nabi kepada Najasyi, pemerintah negeri Habasyah. Najasyi ini makna raja dalam bahasa Habasyi. Najasyi al-Asham, ini raja Asham. Nama di Asham. Gelaran dan Najasyi. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, dan tidak mengadakan isteri dan anak. Kerana penyelewengan orang Kristian mengatakan Allah itu ada isteri, ada anak. Dinyatakan penyelewengan itu. Allah tak ada isteri dan tak ada anak. Dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, hamba dan Rasulnya. Dan aku mengajakmu kepada ajakan Islam. Maka sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Maka Islamlah nescaya kamu selamat. Wahai penganut agama yang mempunyai kitab, iaitu kitab Injil, marilah kepada satu ajaran yang sama di antara kami dan kamu, iaitu bahawa kami tidak menyembah malaikat Allah yang tiada sekutu baginya, dan janganlah mereka berpaling tidak mahu beriman. Maka katakanlah, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang Islam, menyerah diri kepada Allah. Maka jika kamu enggan masuk Islam, maka ke atasmu dosa orang-orang Nasrani dari kalangan rakyatmu. Surah ini mengandungi seruan kepada tauhid yang sebenar, menolak percayaan orang Kristian yang menganggap Tuhan ada isteri dan ada anak. Isa itu anak Allah. Ini ajaran yang sesat, yang salah. Maryam itu isteri, itu salah. Allah tak ada anak, tak ada isteri. Allah jadikan Isa dengan kun fayakun, dicipta sebagaimana Allah jadikan Adam. Tidak ada ayah dan ibu. Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Tak ada ibunya. Allah jadikan Isa ada ibu, tak ada ayahnya. Bahkan Allah jadikan manusia dibangkitkan semula pada hari kiamat, bukan dengan beranak, tumbuh daripada benih yang sudah ada. Ini kekuasaan Allah Ta'ala yang wajib kita percaya. Sebenarnya ajaran tauhid sama antara Islam dan Kristian. Kebetulan Raja Habasyah ni menganut mazhab Ortodok. Ortodok yang hampir dengan Islam. Jadi bila dia terima surat Nabi, mudah. Apabila surat Rasulullah SAW dibawa oleh Ammar bin Umayyah Ad-Damri, dan Najasyi menerima dengan tangannya, dia terus meletakkan surat itu di atas kedua matanya, hormat, dan turun dari singgasana dan duduk di atas lantai kerana menghormatinya, dan menjadi Islam dengan rela hati, dan menulis jawapan surat Rasulullah SAW sebagai seorang Islam.
Dia mengaku dia masuk Islam. Najasyi ini meninggal dunia pada bulan Rajab yang ke-9 Hijrah. Rasulullah SAW menerima berita kematiannya dengan terus bersembahyang gaib bersama para sahabat radhiyallahu anhum untuk Najasyi. Ini peristiwa yang bersejarah. Malaikat Jibril beritahu bahawa sahabatmu Najasyi Asqam telah meninggal dunia. Lalu Nabi suruh sahabat dia bangun sembahyang gaib. Di sini hadis sunnah yang sahih berlakunya sembahyang gaib untuk mayat yang jauh dibolehkan kerana Nabi sembahyang jenazah Najasyi. Dua perutusan kepada Muqawqis, Raja Mesir. Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis surat untuk Raja Mesir yang bergelar Muqawqis. Surat itu berisi dengan ayat-ayat yang berikut. Raja Mesir juga Kristian Ortodok, Koptik, lain daripada Habasyah. Mazhab Ortodok ni banyak cabang dia. Surat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila al-Muqawqis azimil Qibt. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi ri'ayatil Islam. Aslim taslam. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika isma ahli al-Qibt. Ya ahli al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Kepada Al-Muqawqis, pembesar yang memerintah orang-orang Qibti. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Islamlah nescaya kamu selamat. Islamlah nescaya Allah mengurniakan kepadamu ganjaran 2 kali. Maka jika sekiranya kamu berpaling tidak menerima Islam, maka terbeban di atasmu juga dosa-dosa kaum Qibti. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama sahaja di antara kami dan kamu, iaitu bahawa tidak boleh menyembah malaikat Allah sahaja. Dan janganlah kita menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Jangan lantik Tuhan lain daripada Allah. Dan janganlah mengambil oleh setengah kalangan daripada kita akan setengah yang lain sebagai Tuhan-Tuhan bukannya Allah. Melantik padri-padri boleh buat hukum macam hukum Allah. Itu termasuklah beri kuasa Tuhan pada lain daripada Allah. Maka jika sekiranya mereka berpaling tidak mengikut, maka katakanlah, saksikanlah, ini ayat Quran, saksikanlah kamu semua dengan bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Itu bunyi surat yang dihantar kepada Al-Muqawqis Raja Mesir. Rasulullah SAW memilih Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu sebagai pembawa surat ini. Apabila Hatib menemui Al-Muqawqis, dia terus berkata kepadanya. Ini berlaku dialog. Hatib berkata, sesungguhnya sebelummu ada raja yang mengaku dirinya Tuhan yang Maha Tinggi. Iaitu Fir'aun lah. Fir'aun mereka Mesir. Lalu Allah menghukumnya dengan dibinasakannya untuk menjadi pengajaran yang menakutkan untuk amaran berkenaan hari akhirat dan bencana dunia. Lalu dia menentang Allah, kemudian Allah menjatuhkan hukuman ke atasnya. Fir'aun itu. Orang mesti tahu kisah ni. Maka engkau iktibar, ambil pengajaran daripada yang lain daripadamu. Ambil iktibar, orang lain menerima yang telah dibinasakan. Dan janganlah orang lain mengambil iktibar daripadamu yang menerima hukuman Allah. Jangan pula mu binasa, orang ambil pengajaran pula mu. Macam raja dulu. Al-Muqawqis menjawab, sesungguhnya kami mempunyai agama yang kami tidak meninggalkannya malaikat
menerima yang lebih baik daripadanya. Kami dah ada agama. Kalau ada agama lebih baik padanya, kami ikut. Hatib menjawab, kami mengajakmu kepada Islam yang disempurnakan oleh Allah dan membatalkan yang lain, menasahkan agama lain. Sesungguhnya Nabi ini mengajak manusia kepada agama ini. Maka orang-orang yang paling keras menentangnya ialah Quraisy, bangsanya sendiri. Yang paling bermusuh dengannya ialah orang-orang Yahudi, yang paling bermusuh. Yang paling akrab dengannya ialah orang-orang Nasrani, orang Kristian yang paling akrab. Termasuklah Raja Habasyah, Kristian. Tapi baik orang Islam. Demi Tuhan yang umurku berada di dalam kekuasaannya, tidak adalah berita yang disampaikan oleh Musa berkenaan Isa, melainkan berita yang disampaikan oleh Isa berkenaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seruan kami mengajak kepada Al-Quran, melainkan seperti seruanmu kepada penganut ajaran Taurat supaya mengikut Injil. Kalau kamu ajak orang Yahudi masuk Kristian ikut Injil, maka kami ajakmu daripada Injil kepada Quran. Maka setiap Nabi yang menemui kaumnya, mereka adalah umatnya, maka adalah perkara yang benar menjadi kewajipan mereka mentaatinya. Maka engkau ialah di kalangan orang-orang yang dihormati oleh Nabi ini. Kami tidaklah melarangmu daripada mengikut ajaran Isa Al-Masih, tetapi kami menyuruhmu dengannya, dengannya. Kami suruh ikut Nabi Isa juga. Nabi Isa suruh ikut Muhammad. Itulah maksudnya. Al-Muqaqqih menjawab, sesungguhnya aku telah melihat urusan yang dibawa oleh Nabi ini. Maka aku dapati dia tidaklah perkara yang ditinggalkan dan tidak melarang perkara yang digemari. Aku dapati dia bukannya ahli sihir, bukannya ahli nujum yang bohong, dan aku dapati dirinya tanda-tanda kenabian. Ada tanda Nabi pada Nabi ini, dengan mengeluarkan perkara-perkara yang tersembunyi dan mendedahkan bisikan, dan aku akan fikirkan. Dia mendedahkan bisikan melalui Ka'bah tahu dia. Hati dia dah percaya tu, tapi tak isytihar masuk Islam. Takut jatuh takhta dia. Al-Muqaqqih menerima surat Rasulullah SAW dan meletakkannya di tempatnya yang mulia dan menyerahkannya kepada seorang hamba perempuannya. Seterusnya dia memanggil penulisnya yang tahu menulis dalam bahasa Arab. Lalu ditulis jawabnya berikut. Jawapan Muqaqqih pada Nabi dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Li Muhammad ibn Abdullah min al-Muqawqis azim al-Qibti, salamun alayka. Amma ba'du faqad qara'tu kitabaka wa fahimtu ma dhakarta fih wa ma tad'u ilayh. Wa qad alimtu anna nabiyyan baqiya wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bisyam. Wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bijariyatayn lahuma makanun fil qibti azim wa bikiswatin wa ahdaitu ilayka baghlatan litarkabha wassalamu alayk. Surat dia beri salam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kepada Muhammad bin Abdullah daripada Al-Muqawqis, pembesar kaum Qibti. Dia sebut nama Nabi dulu, baru nama dia. Ada penghormatan. Salamun alaik, sahasta katamu. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku telah membaca suratmu. Aku faham apa yang kamu sebut di dalamnya dan apa yang kamu ajak kepadanya. Dan sesungguhnya aku mengetahui masih ada lagi seorang Nabi. Aku tahu ada Nabi akan lahir. Aku menyangka ianya lahir di Syam. Aku ingat Nabi itu lahir di Syam. Sebenarnya aku telah memuliakan utusanmu dan ku kirimkan bersama-samanya 2 hamba perempuan yang mempunyai kedudukan yang besar di kalangan kaum Qibti. Hadiah 2 orang hamba perempuan. Aku kirimkan juga pakaian dan seekor bagal. Bagal ni ialah kacukan kuda dan keledai. Supaya engkau menunggangnya. Wassalamualaikum. Beri hadiah ke Nabi. Sekadar itu sahaja jawapannya dan dia tidak masuk Islam.
Nabi SAW menerima hadiah itu dengan mengambil salah seorang daripada hamba perempuan itu yang bernama Maria. Daripadanya dilahirkan puteranya yang bernama Ibrahim. Nabi bila anak lelaki daripada hamba perempuan ni. Adapun yang seorang lagi yang bernama Sirin diserahkan kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat jadi penyair Nabi. Nabi beri pada Hasan bin Thabit. Adapun bagad yang bernama Widal digunakan untuk tunggangan. Nabi guna untuk tunggangan Nabi. Kenderaan. Dan masih hidup hingga zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah, bagad itu masih hadir lagi. Itu surat kepada Raja Mesir. Surat kepada kisah Raja Parsi. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa in tuqalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan mereka bertanya kepada Wahai Muhammad SAW berkenaan anak yatim. Yang urusan anak yatim. Katakanlah berbuat baik terhadap anak yatim itu terbaik kepada kamu. Dan juga kamu bercampur dengan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat jahat terhadap anak yatim yang beza dengan orang yang buat baik. Dan kalau Allah kehendaki, Allah memayahkan kamu. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Mengikut riwayat ulama hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apabila turunnya ayat-ayat yang keras hukuman terhadap mereka yang menjadi anak yatim, menyebabkan para sahabat sangat takut. Firman Allah Ta'ala, wala tarqabu ma'al yatim illa billati ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang terbaik. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka makan api neraka dalam perut mereka. Dan mereka nyalakan api neraka dalam perut mereka sendiri. Bila turun ayat ni, jadi berat para sahabat radhiyallahu anhum yang jaga anak yatim. Sehingga mereka jaga anak yatim ni mengasingkan makanan. Nak beri makan takut tak cukup, beri lebih. Bila beri lebih, basi. Kosok makanan. Nak makan, takut makanan anak yatim. Jadi begitu. Mubazir saudara syaitan. Makan tak cukup, zalimi anak yatim. Dan mereka asingkan anak yatim daripada mereka. Tak makan bersama. Begitu sekali dibuat pada anak yatim. Menjadi berat pada mereka dan mereka mengadu kepada Rasulullah SAW kerana sangat suka untuk jaga anak yatim ni. Mereka berebut jaga anak yatim ni kerana fadilah dia besar. Disebut dalam hadis, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim wa bil yatama kahataini. Aku dan orang jaga anak yatim duduk hampir berakhir kiamat. Macam dua ni, dua jari yang dekat ni. Fadilah jaga anak yatim. Fadilah dia besar. Tapi tidak, sangat payah. Di mana kalau terlajak makan harta anak yatim, dosa besar. Makan api neraka. Sehingga mereka terpaksa asingkan anak yatim dalam makan minum. Beri makan minum pula, kurang, takut berdosa. Beri lebih pula, basi. Membazir. Mereka mengadu kepada Nabi SAW dan Allah turunkan ayat yang dibaca tadi. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya wahai Muhammad tentang anak yatim.
Qul islahul lahum khair. Berbuat baik kepada yatim itu sangat baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu bercampur dengan mereka, mereka adalah saudara-saudara kamu juga. Allah Ta'ala suruh makan sekali lah anak yatim ni. Tak apalah lebih kurang. Tak jadi salah. Kalau terajak makan ataupun terlebih makan, dimaaf oleh Allah Ta'ala. Dengan syarat jangan sengaja nak ambil peluang daripada anak yatim yang senang. Itu tidak boleh. Boleh makan sekali dengan anak yatim itu. Lebih baik, lebih mesra, lebih bersaudara. Mereka adalah saudara-saudara kamu. Bahkan anak yatim ini pula sebahagiannya waris kepada yang menjaga dia. Kalau tak waris pun macam saudara, macam waris. Jadi ayah angkat dia, jadi ibu angkat dia. Maka anggaplah mereka sebagai satu keluarga. Anak beranak. Tak jadi salah makan bersama dengan anak yatim itu. Bahkan dia disebutkan mereka yang fakir, yang terlalu miskin jaga anak yatim, tak ada makanan. Dia sendiri tak ada makanan. Boleh tumpang makanan. Tak jadi salah. Tak jadi salah. Takkanlah dia lapar sampai mati nak jaga anak yatim pun tak boleh. Dia benarkan ambil harta itu, tapi jangan melampaui batas. Allah Ta'ala kata, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala mengetahui orang yang buat jahat dan yang buat baik. Orang yang nak ambil peluang daripada harta anak yatim, Allah Ta'ala tahu. Maha mengetahui. Apa yang ada dalam hati kamu diketahui oleh Allah Ta'ala. Orang yang benar-benar ikhlas dan orang niat nak ambil kesempatan. Semua Allah Ta'ala tahu. Maka jagalah dengan ikhlas. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala memayahkan kamu. Menyulitkan kamu. Tetapi Allah Ta'ala tidak menyulitkan kamu. Kerana agama Islam ni satu agama yang mudah. Allah Ta'ala tak jadi kepayahan dalam perkara agama ini. Agama ini. Allah Ta'ala mudahkan kepada kamu. Yang penting, jaga kemesraan itu. Jaga anak yatim baik-baik. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan di sana ada huraian-huraian lagi ayat lain. Dan surah-surah yang lain. Antara firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ. Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang terbaik. Kalau ada yang baik, yang kurang baik, ambil yang terbaik. Antara yang baik itu. Itu cara mengendalikan harta anak yatim yang disebut dalam surah-surah yang lain. Dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Allah Ta'ala maha bijaksana. Bijak Allah Ta'ala ni, dia tidak menyusahkan kamu. Allah Ta'ala maha perkasa, tak boleh lawan Allah Ta'ala. Percayalah pada hukum Allah Ta'ala. Termasuk dalam mengendalikan harta anak yatim. Cukup sekali itu. Walhamdulillahirrahmanirrahim.